RPH yang saya gunakan. Okey, saya gunakan Microsoft Excel untuk buat RPH ya. Di mana kita gunakan VLOOKUP dan juga data validation. Okey. Data validation yang saya gunakan ada dua kaedah. Yang pertama drop down list dan yang kedua multiple dependent drop down list. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, hari, minggu dan juga tarikh ni. Okey, ini merupakan saya menggunakan VLOOKUP untuk buat ni. Contoh tarikh. Bila saya tukar tarikh, minggu dan juga hari akan berubah. Nampak? Minggu dan hari berubah. Okey, ini saya gunakan VLOOKUP formula. Okey, data validation drop down list. Okey, contohnya adalah yang ni. Nilai EMK, KBAT, PAK21, refleksi, pentaksiran, BBM dan juga kelas. Okey. Nampak? Ini saya gunakan drop down list. Ini juga drop down list. Okey. Drop down list. Nampak? Okey, refleksi pun sama. Saya gunakan drop down list. Senang je kan? Tinggal klik-klik, mudah kerja kita. Okey, ini contoh drop down list. Okey, multiple dependent drop down list saya gunakan pada kelas ni, subjek, pada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga tahap penguasaan. Apa maksud multiple dependent drop down list? Okey, maksudnya subjek, SK dan juga SP ni adalah bergantung antara satu sama lain. Jika saya pilih subjek di sini, contoh RBT tingkatan 1, standard kandungan yang akan keluar hanyalah yang berkaitan dengan tingkatan 1 saja. Ya, semua tajuk tingkatan 1. Okey. Kalau saya pilih tingkatan 2, RBT tingkatan 2, so standard kandungan tajuk ni yang keluar hanyalah tingkatan 2. Okey, subtopik di bawah pun bergantung kepada tajuk di atas. Okey, kalau saya pilih tajuk aplikasi teknologi, yang keluar adalah topik-topik dalam bab 2. Nampak? Okay, kalau saya tukar, topik yang keluar adalah topik bab 1. Okey, ini maksudnya multiple dependent. Okey, SK depend pada subjek. Okey, subtopik depend pada topik. Okey, sekarang ni standard pembelajaran. Standard pembelajaran bergantung kepada subtopik yang kita pilih. Okey, kalau kita pilih mengenal pasti masalah, kita tengok list yang keluar adalah topik 1.1 saja. Nampak? Okay, kalau kita tukar sini, katalah saya ambil bab 2. Okay. Okay. So, standard pembelajaran pun akan bertukar. Nampak? Jelas Okay, kalau tingkatan 1, pilih bab tingkatan 1. So, list yang akan keluar sini hanyalah list tingkatan 1 sahaja. Okey, jelas yang ini objektif, kriteria dan juga aktiviti ni kita type sendirilah. Okey, berubah ikut aktiviti yang kita buat. Tahap penguasaan juga saya gunakan multiple dependent drop down list. So, kalau tahap penguasaan tingkatan 1, yang keluar hanyalah ini saja. Kalau yang tingkatan 2, semua yang tingkatan 2 sahaja yang akan keluar. Baik. Okay, refleksi ni saya biarkan kosong untuk kita tulis apa-apa yang berkaitan. Jelas
Okey, kita sambung dengan kaedah bina RPH kita. Okey, perkara pertama yang kita kena ada, yang kita kena buat dulu adalah tapak RPH. Okey, ini tapak RPH yang saya gunakan lah. Okey, lain sekolah, lain lah cara dia. Lain panitia pun mungkin lain kaedah dia. Kita pulang. Yang penting adalah kita kena faham macam mana kita nak linkkan ataupun kaitkan antara satu-satu perkara tu untuk dijadikan list ataupun dependent drop down list. Okey. Yang pertama ada tapak. Yang kedua, kita sediakan dulu kita punya perkara-perkara yang kita nak jadikan drop down list tu. Okay, yang pertama, kelas, waktu dan masa. Ini dia. Sediakan dulu. Okay. Sediakan dulu. Okay, di SKP, ini saya buat untuk, katalah saya mengajar RBT tingkatan 2 dan sejarah tingkatan 4. So, di SKP untuk RBT tingkatan 2, kita dah siap-siap letak. Kaedah nak susun ni pun ada kaedah dia. Okay. Di SKP tingkatan, sejarah tingkatan 4 pun kita dah masukkan. Okay. Nilai BBM, PEK21, EMK, segala apa yang kita nak masukkan dalam kita punya RPH, kita dah boleh listkan. Okay. Saya susun setiap satu perkara tu dalam satu kolom. So, lebih mudah untuk pengurusan ni nantilah. Okay. Okay. Untuk susun di SKP, okay, kelas waktu masa ni tak ada masalah. Kita susun macam ni je. Nilai ni pun sebenarnya kalau kita nak campurkan dalam satu sheet ni pun tak apa. Okay, dalam sheet kelas waktu masa. Tapi saya asingkan lah. Senang untuk nanti akan datang nak edit, nak buang ke apa, senang. Okay, di SKP macam mana? Okay, di SKP ni kita boleh copy daripada RPT kita sahaja. Okay, cara nak buat di SKP, susunan di SKP yang mudah untuk kita buat dari nanti, okay, ada kaedahnya. Okay. So, yang pertama, saya buat macam ni lah. Subjek. Okay. Apa subjek yang kita mengajar. Okay, kalau ada 3-4, masukkanlah 3-4. Okay. Saya buat yang baru. Kita klik ni lah. Yang saya tunjukkan pada yang baru. Sebab apa? Yang ni semua saya dah settingkan dah. Okay. Ini semua dah ada nama-nama di sini. Okay. Kalau cikgu tengok. Ini, bila saya klik ni, keluar dah nama jadual ni adalah subjek. Okay, saya dah namakan dah list ni adalah subjek. Okey. Saya klik ni pula, list ni nama dia RBT T2. List yang ini nama dia tajuk 1.0 pengenalan kepastian masalah. List yang ini nama dia tajuk 2.0 aplikasi teknologi. Okey, so macam mana cara kita nak namakan list-list ni semua? Okey. List-list ni semua mestilah nama dia berkait antara satu sama lain. Okey, so yang pertama ni je. Pertama ni namanya subjek. RBT tingkatan 2 dan sejarah tingkatan 4. So, tajuk untuk list ni mesti RBT tingkatan 2. Okey, sejarah tingkatan 4 pula ada dekat sini. Sejarah T4. Okey. Nama list tu yang kita nak register kat sini, dekat name box ni, mesti sama. Ejaan dia tak boleh salah. Okey, tak boleh terlebih titik, tak boleh ada titik, tak ada titik tu pun dia akan menyebabkan data tu tak boleh nak baca. Okey, mesti sama dengan antara satu sama lain. Okey, kalau kita tengok kat sini, tajuk ni 1.0 pengenalan kepastian masalah. Sama dekat sini. Titik ni pun sama. Tajuk ini dekat sini. Okey. So, standard pembelajaran yang ada dekat sini pun semua adalah sama dengan yang ada dekat sini. Okey. Sub 2.1, sub 1.1, sub 1.2, sub 1.3, sub 2.1, 2.2, 2.3, sampailah 2.6 ni semua sama. Okey. Tajuk ni mesti sama. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Okey, kita dah ada kita punya RPH sendiri. Katalah kita mengajar subjek berbeza pun biasanya kita dah ada dah. SK dengan SP ni kita dah ada dah dia punya soft copy. Okey, kita tinggal nak copy and paste je. Okey. Ini mungkin akan makan masa sikit lah. Okey, mungkin nak siapkan benda ni pun mungkin 1 hari ke 2-3 hari ke. Okey. Tapi kita susah sekejap. Kita senang lama lah. Paste ni kita boleh pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau lah kita tak berubah subjek yang kita mengajar. Okey. Contoh macam mana kita nak registerkan nama list pada name box ni. Okey. Katalah saya copy yang ni.
Okay, saya copy subjek dengan tajuk. Okay, copy. Kita paste kat sini. Okay, kalau saya tarik ni, belum ada lagi nama list ni. Okay, so macam mana kita nak buat nama dia? Okay, drag dua ni. Okay, kalau ada 3-4 subjek, so kita drag lah semua subjek yang kita ngajar. Okay, namakan dia sebagai apa? Okay, saya bagi nama subjek. Okay, so jadual list ni adalah nama dia subjek. So, RBT tingkatan 2 dekat sini. Sejarah tingkatan 4 mungkin katalah kita nak letak sejarah tingkatan 4 dekat sini. Okay, ejaan mesti sama. Okay, yang kedua, RBT tingkatan 2 ni ada 2 tajuk. Kita listkan semua tajuk yang ada dan listkan. Kita drag untuk namakan list ini. Okay, so kita drag untuk namakan list RBT tingkatan 2 ni. Kita register sebagai RBT T2. Sama macam ejaan di atas. Okay. Untuk tulis nama jadual ni, tak boleh ada simbol macam ni ke. Okay, tak boleh ada simbol-simbol. Okay, dia mesti RBT T2. Okay, yang kita boleh guna simbol hanyalah titik, noktah. Itu saja. Okay, kalaulah kita masukkan lain, simbol yang lain, dia tak boleh nak baca. Okay, dan juga tak boleh ada jarak. Okay, kita tak boleh buat RBT jarak T2. Nanti dia akan jadi error. Nampak? Okay, so kita hanya boleh register RBT T2 tanpa jarak dan tanpa ada simbol-simbol sempang ke slash ke, tak boleh. Yang ada boleh titik saja. Dan juga mesti bermula dengan perkataan. Tak boleh bermula dengan nombor. Okay. Katalah kita kau. Okay, saya nak buat dekat sini 1.0. Okay, so kita nak register yang nama jadual ni 1.0. 0 penilaian pastian masalah. Pun tak boleh nak register. Okay, so maksudnya dia mesti bermula dengan huruf. Okay, so ini kita register sebagai RBT T2. Baru lepas. Okay, copy yang ni, paste dekat sini. So kalau kita tengok tajuk ni patutnya macam ni lah tadi. Okay, RBT tingkatan 2 ada 2 tajuk ni. 2 tajuk ni pergi dekat atas ni. Nampak? 1.0, 2.0. Okay. So kita paste dekat sini. Excel ni senangnya adalah ada cara yang kita boleh terus paste dia bagi menegak contoh. Okay. Pakai transpose. Kalau kita paste biasa, okay, sama ada kita copy paste satu-satu. Okay, nak senang, kaedah yang senang adalah kita copy dua-dua. Cara kita nak paste tu, kita gunakan kaedah yang ini, transpose. So dia tukar terus. Okay, so kita pun copy lagi. Ini masuk kat sini. Okay, so setiap tajuk ni kita bermula dengan perkataan. Sebab tu saya pilih tajuk sub. Okay, senang nak register. Ni pun kita register. Tarik ni register sebagai tajuk 1.0 pengenal pastian masalah. Tanpa ada jarak. Okay, buat yang ni pula. Okay, macam tu lah seterusnya. Lepas tu paste ni. Tajuk yang dekat sini kita nak jadikan, list yang dekat sini kita nak jadikan tajuk di atas pula. Copy
transpose lagi. Okay, copy dekat sini. Transpose lagi. So, list dekat bawah ni, kita copy lah satu-satu. Okay. Copy semua ni nanti. Buat sama juga kaedah dia. Dah copy, paste. Kita, list tu kita, setiap list yang kita buat tu kita namakan. Okay, sampai siap. So, yang pertama, mesti siapkan tapak. Yang kedua, mesti siapkan senarai-senarai ni dulu. Siapkan senarai ni dan namakan subjek. Okay. Kita namakan list ni sebagai apa. Okay. Nama dia mesti sama. Okay, jelas ni yang saya dah siapkan lah. RBT tingkatan 2 saya dah siapkan. Dan sejarah pun saya dah siapkan. Okay, so yang pertama adalah kita nak belajar cara gunakan nak buat drop down list. Okay, dan gunakan formula VLOOKUP. Okay. Dekat mana nak guna VLOOKUP dan macam mana nak buat drop down list. Okay, so yang pertama tarikh. Okay, ni belum masuk ke apa-apa lah. Okay. Macam mana kita nak jadikan tarikh ni sebagai drop down list. Okay. Pergi kepada data. Nampak sini. Klik data. Okay. Pergi data validation. Klik data validation. Pilih data validation. Okay. Pada setting, allow ni kita pilih list. Okay. Source dia adalah, kita tarik kat sini. Sama dengan, okay, pergi dekat sheet yang kita dah sediakan tadi, kelas waktu masa. Kita tahu kita punya tarikh tadi, kita letak dekat sheet kelas waktu masa. Okay. So, kita pilih yang ni. Okay. Pilih sampai ujung sekali kita buat. Okay. Nampak kelas waktu masa daripada A2 hingga A344. Kolom A2 yang jelas sekali tadi A344. Okay, kalaulah kita tak nak drag tadi pun, kita boleh pilih terus satu kolom ni. Okay, katalah saya pilih satu kolom. Okay, apa jadi? Okay, sini dah berubah. Okay, cuma kalau kita pilih yang ni tadi, katalah saya klik OK. So, dah keluar dah tarikh. Nampak? List tarikh tu dah ada. Okay. Sebab kita pilih semua satu kolom tu, so yang kosong-kosong tu semua pun masuk juga. Okay. Kalau nak betulkan, katalah kita tak nak yang kosong-kosong tadi masuk, kita pergi betulkan kat sini, data validation. Klik balik data validation, dekat sini kita betulkanlah balik. Tadi mana? A2 sehingga A344. Tak silap. Baca dulu. Last sekali adalah A344. Okey. So, apa jadi dengan kita punya tarikh tadi? Nampak? Okey, dah jadi dah. Kita punya tarikh dah jadi. Okey. Okey, anda kata nanti, contoh, bila tarikh ni kita dah masuk bulan 10. Katalah, okay, nak drag jauh. Okay, kita dah masuk bulan 10, nak drag dah jauh. So, kita boleh lagi, kita boleh edit lagi. Tak payahlah kita drag jauh, kita dah pergi bulan 10 tu, kita edit. So, bila kita dah tahu cara nak edit, senang je. Nanti kita boleh ubah kita punya artist sendiri. Bulan 10 tadi sampai mana? Kita tengok.
Bulan 10 tadi 275. Kita tukar kat sini A275 hingga 344. Okay, so yang akan keluar list kat sini adalah start daripada bulan 10. Start daripada kolom A275 hingga A344 saja. So kita nak cari senang. Okey. Kita buang balik. Jelas Okey. So, tarikh siap. Sekarang ni kita nak buat minggu dan hari. Minggu dan hari ni bergantung kepada tarikh. Kita nak bila kita klik tarikh, minggu dan hari ni automatik akan bertukar. Okay, cara dia adalah masa ni kita nak gunakan VLOOKUP ni. Kita gunakan formula VLOOKUP. Okey. Klik dekat letak yang kita nak keluarkan ni. Sama dengan type lah VLOOKUP. Okey. A11 ni dekat mana? Yang ini. Dekat mana yang kita nak rujuk. Okey, sekarang ni kalau A11 patutnya dekat sini. Okey, ni kita belum buat lagi. Kita nak buat pada tarikh ni. So dia akan jadi I2. Okey. Buka kurungan I2, koma. Okey. Kita ikut samalah cara menulis yang sama dekat sini. Kelas waktu masa, okey. Kita dah pilih I2. Ini adalah sheet mana yang kita nak pakai, okey. Tarikh tadi ada dekat sheet kelas waktu masa. So kita klik sini. Kita pilih yang ini. Kita pilih bahagian tarikh ni sehingga yang last sekali. Okey dah. I2 kelas waktu masa A2 hingga C344. Dah siap pilih koma lagi. Okey. Lookup value adalah yang ini. Table array ni yang ini. Column index number adalah ini. Sekarang kita nak masukkan range dengan lookup. Range ni adalah tadi kita nak buat minggu. Okey, kita tekan sini pun formula dia dah masuk. Tukar balik. Tutup balik. Okey. Kita dah sampai sini. 2 dan false ni. 2 ni ambil daripada mana? Maksudnya daripada 3 kolom yang kita pilih tadi. Okey, 3 kolom yang kita pilih. Minggu letak pada kolom yang ke-3. Okey, kolom pertama, kolom kedua, kolom ke-3. So, minggu tu adalah terletak pada kolom yang ke-3 pada balik ni. Okey, so kita letak 3. Maksudnya, kita rujuk kolom yang ke-3. Koma lagi, type balik false ni. Saya tak tahulah kenapa. Dan memang formula macam tu saya pun ikut. Okey. Tutup kurungan. Sekali. Dah siap, enter. Nampak? Automatik dia akan tukar. So, VLOOKUP. Kita tengok balik formula yang kita nak ni. Ini sebenarnya berubah, okey. VLOOKUP I2. Sheet dia adalah kelas waktu masa. Dekat mana kita ambil. Okey. A2 tadi, kolom A pada sheet 2 ni. A2 sehingga C344. Okey. Dan minggu ni, daripada 3 kolom yang kita pilih tadi. Okey, 3 ni, minggu terletak pada kolom yang ketiga. So, kita klik 3. Okey, dan tutup sekali. Lepas untuk tutup kita type fast dan tutup kurungan. Okey, siap. Okay, sekarang kita nak buat hari pula. Okay, hari pun sama. Kita pun pakai formula VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP. Okay, buka kurungan. Okay.
kita masih juga rujuk pada tarikh. Okay, so I2. Okay. Sheet kelas waktu masa. Kita pilih yang kita nak. Okay, selesai. Okay. Dah pilih koma. Hari terletak pada kolom yang kedua. So, kita tulis type 2 false. Tutup kurungan, enter. Dia selesai. Nampak? So, bahagian pertama ni dah jadi. Kau tarik. Kosong. Kenapa kosong? Sebab kat sini memang tak ada apa-apa. Okay. Kalau kita pilih tarikh hari ni 29. Okay. Automatik tukar minggu kedua dan hari Jumaat. So, list yang kita buat ni pun sebenarnya kita boleh ubah ikut kesesuaian sekolah lah. Ada sekolah yang bermula minggu pertamanya pada yang ini. Okay, pada 17. Mungkinlah minggu pertamanya kat sini. Ataupun kat sini nanti. Yang ni setting. Yang ni cuti. Tak dikira. Okay, mungkin ada sekolah yang cuti pun dikira minggu ke-11. So, kita boleh ubah ikut kesesuaian. Okay. So, selesai untuk bahagian yang pertama. Okay. Tadi dah siap. Sekarang kita sambung dengan ni pula. Okay, subjek ni kita nak jadikan dia ada list juga. Okay. Cara yang sama kita buat. Kita letak relation. List. Source dia adalah sama dengan dekat sini. Okay. Subjek ada dekat sini. So, kita pilih dua je. Kalau ada 3-4 subjek yang kita ngajar, pilihlah semua sekali. So, macam yang saya buat ni, 2 subjek. Okay. Siap. Enter. So, akan jadi list. Okay. So, nama kelas pun sama. Okay. Nama kelas kita ada dekat sini. So, kelas apa yang kita ajar, nanti kita boleh masukkan. Okay, 4. Siap. Balau 4 9 contoh. Okay. Gunakan data validation saja. Dan dia sama. List sama dengan kelas masa. Pilih kelas. Okay. Okay. So, dah ada. Okay. So, waktu. Waktu pun kita nak jadikan dia list juga. Drop down list. So, sama dengan waktu dekat sini. Kita ambil waktu saja. Okay, kalau drop down list, satu kolom saja. So, dah jadi. Waktu yang kedua pun sama. Yes. Nampak bila saya ubah dekat sini, masa pun berubah. 9. Masa jadi berubah. Okey. So, benda ni boleh diedit sebenarnya. Katalah, kalau ikutkan ini timetable untuk sesi pagi. So, kalau kita nak ubah kepada sesi petang, mungkinlah ini mula pada pukul 12.
hingga 12.30. Kita edit je dekat ruangan ni. So, nanti automatik yang dekat sini pun akan berubah. Tengok waktu pertama tadi kita dah ubah. Nampak? So, waktu kat sini pun akan berubah juga. Okay. Okay. So, selesai untuk waktu. Okay. Masa dia berubah ikut waktu, saya gunakan kaedah apa? Sama tadi. VLOOKUP juga. Saya gunakan kaedah VLOOKUP. So, VLOOKUP A11. A11 rujuk kepada waktu ni. Pada A11. Dekat sheet mana? Di sheet kelas waktu masa. Okay, daripada range yang keberapa? G2 hingga H17. Nampak? G2 hingga H17. Okay. G2 hingga H17. Kolom yang kedua. Okay, masa berada pada kolom yang kedua. Okay. Dan nak tutup dengan false dan tutup kurungan. Yang ini pun sama. A12 kelas waktu masa. Ni tadi kita rujuk A11. Okay. So, waktu yang kedua ni kita rujuk A12. Okay. Selesai. So, kalau yang ini BBM ni saya buat kaedah drop down list saja. Nak cari BBM dekat kawasan nilai. Sheet nilai tadi. Mana BBM? Saya pilih je lah. Satu kolom senang. Okay. So, banyak. Nanti kosong-kosong pun ada. Okay. Kalau lah kita ada jumpa BBM yang lebih lagi. Dia katalah, ni sampai video je. Kita nak tambah apa lagi? Bantu mengajar kita. Katalah tambah A, B, C, D. Kita jumpa satu lagi bahan bantu mengajar. Bila kita tambah kat sini, automatik kat sini pun akan berubah juga. Nampak So, pentaksiran pun. Data validation. List. Sama dengan. Pergi dekat nilai. Mana kolom pentaksiran? Okey, ini kolom pentaksiran. Sama ada kita pilih satu row. Satu kolom. Atau kita select sampai mana kita nak. Sampai sini boleh. Ini saja pun boleh. Okay, sampai sini pun boleh. Okay, kalau sampai sini nanti senang. Kita boleh tambah apa-apa lagi kaedah pentaksiran yang kita jumpa. Kita boleh tambah. Kita tak payah ubah formula. Okay. Ini pun sama. Ini copy paste saja. Copy paste pun dah. Jadi kita siapkan satu je lah, kita tinggal copy paste saja. Ini nilai. Saya buat data validation juga, ambil pada nilai yang ini. Okey. EMK kita guna juga formula data validation, ambil pada EMK kat sini. Kita buatlah sampai habis. Kebat ni ambil dekat nilai juga. Mana kebat? Kat sini. Apa lagi yang kita kasi? Okey. Kaedah PAK21 yang kita gunakan. Okey, klik sini. Gunakan data validation. Ambil kaedah PAK21 yang ada dekat sini. Okey, kalau ada lagi yang kita jumpa, kita boleh tambah. Okey, terpulang pada kita lah. Tengok kita. Okey, selesai. Okey, selesai untuk kita buat drop down list menggunakan data validation dan juga VLOOKUP ni. Okey. Okey, so sekarang kita akan teruskan dengan kita nak gunakan kaedah multiple dependent drop down list. Okey, yang macam saya katakan tadi,
standard kandungan yang akan keluar dekat sini, list yang akan keluar kat sini mesti berkaitan dengan subjek yang ada kat sini. So kalau kita pilih sejarah, standard kandungan yang akan keluar adalah berkaitan dengan sejarah. Standard pembelajaran yang akan keluar pun berkaitan dengan standard kandungan yang kita dah pilih. Kalau kita pilih subjek RBT, SK dan SP adalah berkaitan dengan RBT saja. So macam mana caranya? Okey, so kita akan gunakan formula ni, indirect substitute. A8 ni adalah mana kita nak rujuk. Kalau kita nak ini SK bergantung kepada subjek, so kita akan pilih A8. Ni formula dia lah, buka kurungan, pembuka kata, jarak, penutup kata, okey, koma, buka tutup lagi sekali dengan tak ada jarak, dan tutup kurungan 2 kali. Okey, so kita try. Yang pertama, masih lagi kita pakai data validation. So kita banyak gunakan dekat sini kita gunakan data validation. Pilih list, source dia adalah sama dengan kita salin balik formula yang ada dekat sini. Indirect, buka kurungan, substitute, buka kurungan, A8. Okay, kita memang nak pakai A8 SK yang akan keluar kat sini merujuk kepada A8. Koma, pembuka kata, penutup kata, pembuka kata, jarak, penutup kata, koma, buka tutup, kurungan, tutup kurungan. Okey. So, adalah list dia. Okey. Nak tengok betul tak? Kalau kita pilih sejarah, apa yang akan keluar? So, topik sejarah yang akan keluar. So, selesai. Okey, ni pun mungkin kita boleh ubah. Okay, mungkin ada setengah bidang. Okey, ini mungkin bukan standard kandungan. Okey, ini mungkin kita pilih okey, ini mungkin bidang ke, tema ke, tajuk ke. Okey, depends lah. Mungkin kalau nak tambah row lagi ke, okey, kita boleh tambah lagi row, okay, dan sebagainya. So katalah yang kita akan buat yang ni je. Okey, so bidang yang ini. Okey, so standard kandungan, kita nak standard kandungan yang keluar mesti ada kaitan dengan bidang yang ada dekat atas atau tajuk yang ada dekat atas. So kaedah yang sama juga, kita pergi data validation, list, sama dengan indirect substitute, okey, kali ni kita nak rujuk bagaimana C7. Okey, yang akan keluar dekat sini mesti ada kaitan dengan C7. So kita type C7, koma, buka kata, jarak, tutup kata, koma, buka tutup. Okey, tutup kurungan 2 kali. Okey, betul tak? Kita nampak dah jadi. Okey, kalau kita tukar sini tajuk 10, okey, yang keluar bab 10 saja. Okey, sama macam apa yang ada dekat kita punya di SKP. Nampak tajuk 911, dia punya SK pun sama macam yang kita dah register pada awal-awal tadi. Okey, selesai. Okay, sekarang kita sambung, selesai dah SK tadi. Okay, kita sambung dengan SP pula. Okay, kita nak buat SP, list yang akan keluar mestilah berkaitan dengan topik yang kita dah pilih pada SK. Okey, sama kaedah macam sebelum ni.
Kita klik data validation. List. Type. Indirect. Kita substitute. So, kita rujuk C8. C8, koma, buku kurungan jarak, buku kata, tutup kata, koma, buku kata, tutup kurungan. Okey. So, kita tengok list yang keluar. Lama. Nampak. Okay, semua yang berkaitan dengan 10.5. Dah kita tukar. RBT. Okay, nampak. Semua yang register dah bertukar yang ada kaitan. Okay. So, yang ni standard pembelajaran. Saya buat 3 ruangan. Kalau nak tambah lebih pun boleh. Saya gunakan 3 je sebab rasanya satu kelas tu 3 SP tu pun dah cukup banyak. So, kita nak banyakkan, kita boleh copy paste saja. Okay. Okay. Ini kita keluar, klik list keluar. Bila kita klik list keluar. Tapi bila kat sini, kita klik list tak nak keluar. Okay. So, mungkin ada masalah daripada segi formula dia. Kita check balik kat data validation. Apa masalah dia? Indirect betul, substitute betul, C9. Betul ke C9? C9 dekat sini. Okay. So, salah lah. Kita bukan nak rujuk C9 sebenarnya. Yang kita nak rujuk adalah C8. Okay. Kita betulkan balik. Yang kedua ni. Okay, bukan C9, C8. Okay, sebab tu dia tak jadi tadi. Ni. Okay, dah keluar balik list. Okay. Ni pun sama. Tak keluar juga. So, kita check balik formula dia. Betul atau tidak. Ni dah pergi C10. So, sepatutnya C8 tadi. Okay, dah keluar balik. So, maksudnya, kita tinggal betulkan dia punya formula saja. Ini pun bukan setiap kali kita nak buat. So, maksudnya, kita buat sekali je. Kita betulkan sekali. So, next, RPH kita dah tak payah betulkan lagi. Okay, so ruangan untuk objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okay, ini boleh type sendiri. Ataupun kalau kita nak buat automatic ada drop down list pun kaedah yang sama juga kita buat pada sebelum-sebelum ni. Kita guna indirect apa semua tu. Cuma kita kena wujudkan. Okay, sama ada kita tambah dekat sini, ruang ni, ataupun kita wujudkan lagi satu sheet baru, sheet tahap, tambahan. Kita boleh tambah dekat sebelah sini, okay, objektif pula. Okay, ataupun sebelah bawah ni, kita buat bahagian objektif pula. So, bila dah ada objektif dengan kriteria kejayaan, kalau kita nak auto pun boleh, tambah je, dah ada objektif, kriteria kejayaan. So, nanti kita tinggal buat macam tadi dah. Import data. Okay. Listkan. Okay. Rename dia punya. List ni jadikan nama. Okay. Lepas tu kita akan gunakan macam biasa formula. Indirect tadi. Gunakan data validation. Sama je. Okay. So, TP ni pun kita boleh buat automatic list. Refleksi ni pun kita boleh buat automatic list. Macam saya, refleksi ni pun saya buat automatic lah. Kalau tengok kan nanti saya tunjuk lagi satu.
Refleksi yang bahagian atas mungkinlah kita type 2/35 murid hadir. Okey. Okey, ini je yang kita tulis tangan. Yang ni kita boleh jadikan list. Okey, macam mana? Ada dah kat sini. Okey. Ini saya dah ambil daripada contoh cikgu-cikgu lain juga. Dan juga ada sebahagiannya cara kita menulis. Kalau kita tulis refleksi, biasanya kita akan tulis yang tu je. So, saya masukkan terus dekat sini. Ayat-ayat yang saya selalu gunakan dalam refleksi. Nanti kita tinggal buat drop down list je. Okay. Ini sebenarnya list. Sama dengan dekat nilai. Kita pilih. Okay. Nampak? Okay. Dah ada dah list dia. Okay. Kalau kita nak banyakkan, copy paste sahaja. Okay. So, ini bila keluar, so maksudnya tak ada masalah formula. So, macam tadi, kita klik ni tak keluar-keluar, maksudnya ada masalah formula. Okay, siap. Dah siap kita punya RPH. So, kita tinggal, kalau kita nak banyakkan, kita hanya perlu copy paste sahaja. Okay, kita copy. Kelas kedua, kita paste. Okay, kita tengok kat sini. Okay, yang atas ni okay. Okay, yang bawah ni pun okay. List dia masih berfungsi. List dia pun sama. Okay. Pun masih okay. Check balik. Okay. So, maksudnya tak ada masalah. Yang ada masalah pada dua bahagian ni saja. Okay, kita nak tengok mana yang tak kena. Okay. Yang pertama ni, dia mesti berkaitan dengan A34. Okay. Masa ni mesti ada kaitan dengan waktu 8 di A34. So, kita check balik formula dia. Apa yang tak betul. Okay. Sorry salah. Kita nak yang ini. Okay, VLOOKUP A34. Dah betul dah. Kelas waktu masa. Dah betul dah. G25 hingga H40. Betul ke? So, G25 hingga H40 dekat mana? G25 dekat sini. Okay. G25 dekat sini. Memanglah tak ada data yang keluar. Okay, sepatutnya kita ambil daripada G2 hingga H17. So, kita dah dapat detect dah. Formula dia salah dekat sini. G2 tadi dengan H sehingga H17. Nampak? Baru okey. Kita balik. Ini pun sama. A35. Betul dah. Ada salah pada kolom yang dipilih. G2 hingga H17. Okey, selesai. So, dah siap dua tapak LPH untuk 2 kelas. So, kalau kita nak buat, katalah kita ada satu hari 3 kelas atau 4 kelas, kita kan copy paste dan betulkan kalau ada formula-formula yang bermasalah, kita check balik. Okey, dah siap satu. Katalah nak senang kita buat paling maksimum kita ada kelas berapa? Ada 4. So, untuk yang pertama ni kita buat 4 terus dulu. Okey, dah siap, confident dah tak ada salah. Okey. Kita yakin dah tak ada masalah. So, kita banyakkan. Ahad. Kita copy dan perbanyakkan. Okey.
Okey, ni kita tukar kepada hari Isnin. Okey, subjek sejarah. Okey, tengok. Saya cuma nak check je. So, maksudnya tak ada masalah dah. So kita boleh copy sheet ni sehingga hari Jumaat. So nanti tinggal delete je lah. Kalau kata okey hari Isnin kita hanya ada satu kelas. So yang ini kita tinggal delete. Okay. Bila katalah ada jadual baru, hari Isnin ni berubah, ada 3 masa. So kita boleh buat macam tadi. Copy. Okay, paste. Okay. So kita tengah check. Yang bermasalah adalah ini lagi tadi. Okay. Ini mungkin lah. G2 boleh. 12. Okay, kita harus betulkan yang ini saja. Nampak? Okay. So kita boleh banyak-banyakkan. Okay, sekian saja daripada saya. Okay, perkongsian yang saya boleh buat dan selamat mencuba kepada cikgu-cikgu. Okay, cuba dulu sementara waktu ni kita belum berapa nak sibuk lagi. Cuba belajar dulu buat sendiri. Okay, RPH ni RPH kita sendiri. So nanti yang senang pun kita juga. Okay, mungkin untuk awal ni makan masa seminggu atau 2 minggu untuk kita buat list ni lah terutamanya. Okay, kita nak cari bahan, nak masukkan. So kita buat sikit sampai kita siap. Okay, so bila dah siap ni, kerja kita untuk setahun ni dah senang. So tahun depan kalau kita masih lagi mengajar subjek yang sama, so kita boleh gunakan tapak RPH yang sama. Yang kita tinggal tukar hanyalah pada mungkin dekat waktu ada perubahan ke, kelas ada perubahan dan juga tarikh. Kita hanya tinggal tukar yang ni je. Yang lain kita dah masih boleh pakai data-data yang lama. Okey, itu sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih.